Baik, kita boleh mula insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Baik, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam kuliah duha online, tajaan Jemaah Masjid Al-Mu'minun USG 2, yakni pengajian bulanan yang masih tergantung, tak boleh pergi Dewan Masjid lagi. Hari ini insya-Allah macam biasa kita akan sambung dalam kitab At-Tazkirah Imam Qurtubi. Ya, kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi menyambung dalam bab adab menghadiri orang mati. Okey, adab menghadiri orang mati. Okey, baik. Ramai orang ada ni. Okey, ada orang lunas pun ada. Okey, insya-Allah. Baik. Pada pertemuan 26 hari bulan 1 2021 hari itu, kita telah bincang adab apabila mendatangi orang yang sakit sakaratul maut. Okey, adab bila mana kita menghadiri orang sakit yang sakaratul maut, di mana kita disuruh melakukan satu perkara yang paling besar bila datang kepada orang yang nak mati itu. Maka satu benda yang telah kita bincang panjang, iaitu mentalkinkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Ya, itu telah kita faham. Itu satu pun dah bincang panjang hari itu. Jadi bila mana kita menghadiri ataupun menziarahi orang yang sakit, dan sakit itu adalah sakit sakarat, sakit yang membawa tanda kematian, maka apa tugasan kita? Tugasan kita adalah menalkinkan dia dengan la ilaha illallah. Baik, habis. Dalam bab tu kita selesai dah pada 26 hari bulan 1. Pada hari ini kita sambung lagi, tapi dalam bab menghadiri orang mati, adab menghadiri orang mati. Sah sudah kematiannya, maka kita ziarahi jenazah tersebut. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini diterangkan larangan bercanda atas siapa pun yang menghadiri orang yang akan meninggal dunia atau orang yang meninggal dunia. Okey. Bab ni kita akan bincang, jangan ada bercanda, jangan ada gurauan, gelak tawa, buat lawak dan sebagainya apabila kita menziarahi atau menghadiri orang yang sakit nak mati, ataupun orang yang sakit, ataupun orang yang sudah mati. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang, terlepas kata-kata, dan sibuk nak ambil gambar di sisi orang yang sedang sakit, sibuk suruh orang sakit posing, sibuk itu, sibuk ini. Ini perkara yang disebut di dalam agama, dilarang di dalam agama, disebut dalam berupa larangan. Jangan kita bercanda-canda, berseronok-seronok, posing sana, selfie sini, selfie sini, ketika menziarahi orang sakit maupun orang yang nak mati maupun orang yang dah mati. Larangan bercanda, larangan buat lawak, larangan berseronok-seronok. Ya, sibuk kita nak ambil gambar, nak tunjuk ke orang, itu bukan cara kita. Ingat ya, dalam agama kata larangan bercanda.
Okey, baik. Dan yang dianjurkan adalah ketika menghadiri orang sakit atau sakit nak mati atau orang yang sudah mati itu, dianjurkan dengan berkata yang baik-baik. Ya, dengan berkata yang baik-baik. Apa maksud yang baik-baik? Yang pertama, dah tentulah kita doa. Ya, doa. Yang kedua, kita puji kebaikan dia. Yang ketiga, kita nasihati dia agar dia bersabar. Okey, kita doa dalam hati kita, ya Allah, kurniakan kesembuhan kepadanya. Ya, baik. Yang seterusnya, kita nasihat dia. Nasihat agar dia bersabar ketika menerima ujian daripada Allah. So, pertama, larangan bercanda. Jangan bergurau senda, jangan duk sibuk nak ambil gambar, jangan duk sibuk nak posing, jangan duk sibuk nak pakai betulkan tudung kiri dan kanan, nak ubah ambil gambar kiri dan kanan, menyusahkan orang sakit, itu dilarang. Yang disuruh ketika menziarahi orang sakit atau orang sakit yang sakit berat, atau orang yang meninggal, maka disuruh kita berkata yang baik-baik. Begitu pula akan diterangkan tata cara, tata cara. Sekejap ya. Okey, minta maaf sekejap saja, minta maaf. Isteri saya telefon, dia dekat dalam ward di Hospital Pantai KL. Memang ujian dia sekali ni berat sikit, tapi alhamdulillah ada berita baik. Rawatan berjalan dengan begitu lancar dan report doktor report yang positif. Mohon ampun dan maaf. Okey, baik. Bukan hanya disebut tentang larangan bercanda ketika menziarahi orang sakit atau orang mati, malah disuruh, dianjurkan berkata baik, perkataan yang baik, nasihat-nasihat yang positif, dan juga mendoakan dia. Dan juga tata cara mendoakan. Kita akan tengok tata cara mendoakan si mati atau orang yang nak mati atau orang yang sakit dan sebagainya. Inilah yang kita nak tengok pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Imam Muslim telah meriwayatkan, hadis ni hadis sahih daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun." Kata Nabi SAW, apabila kamu sekalian menjenguk orang sakit atau menziarahi orang mati, maka berkatalah yang baik-baik, kerana sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan. Ini yang dikatakan ni, bahawa hari itu kita mengaji, ketika kita ziarah orang sakit, maka ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Satu. Hari ini kita nak mengaji bahawa apabila kita menjenguk orang sakit atau menjenguk orang mati, idza hadartumul marida, apabila kamu hadir kepada orang sakit, awil mayyita, dan ataupun kepada orang yang sudah mati, faqulu khairan, berkatalah yang baik-baik. Berkatalah yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Maka apabila kita berkata baik atau berdoa baik-baik, nasihat yang baik-baik, maka malaikat mengaminkan apa yang kita perkatakan. Ini indahnya. Bila kita ziarah orang sakit atau bila orang ziarah kita sakit, malaikat sentiasa menunggu-nunggu untuk mengaminkan perkataan-perkataan yang baik-baik. Sebab tu saya selalu sebut dalam kuliah saya, tolonglah, terutama mohon ampun dan maaf orang perempuan, suka selfie, suka ambil gambar ketika ziarah orang sakit. Ya,
kalau nak ambil sikit-sikit tu tak apalah, ini siap posing sana, siap posing sini dan sebagainya, maka itu adalah benda yang tidak pernah diajar oleh baginda Nabi SAW, malah dilarang di dalam agama kita. Ya, buat bagi elok, buat betul-betul mengucapkan perkataan yang baik-baik di sisi orang yang sakit. Ya, kita kalau di sisi orang sakit, bila kita masuk, kita bagi salam. Bila kita bagi salam, kemudian kita bagi nasihat yang baik-baik. Sabar ya, insya-Allah adalah kebaikan di sebaliknya. Sabar ya, Allah dah bagi kita sihat lama, sekarang Allah nak uji balik supaya Allah nak panggil kita dekat dengan dia. Itu tanda sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita doakan mereka, ya, kita doakan orang yang sakit, kita doakan orang yang meninggal tadi. Ini yang seronoknya, setiap ungkapan kebaikan kita itu diaminkan oleh para malaikat. Setiap doa yang kita ungkap atau kita lintas dalam hati untuk kebaikan orang yang sakit dan orang mati itu diaminkan oleh malaikat. Maka kata Ummu Salamah, maka setelah Abu Salamah meninggal dunia, ya, kata Ummu Salamah, setelah suaminya Abu Salamah meninggal dunia, saya datang bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Ketika Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bagi tahu bahawa Abu Salamah suaminya telah meninggal. Maka apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap itu? Maka Nabi kata, Allahumma ghfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Ummu Salamah kata, Nabi mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dia, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Ya, yang ni ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah mengadu kepada Nabi SAW. Nabi pesan, wahai Ummu Salamah, doalah kepada Allah. Ya, apabila ada orang meninggal, pasangan hidup kita meninggal, atau mak bapak kita meninggal, atau saudara mara kita meninggal, atau anak-anak kita meninggal, atau jiran tawalan kita meninggal, maka Nabi pesan kepada Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, doalah kepada Allah, Allahumma ghfirli walahu, ya Allah, ampuni aku dan ampuni dia, wa aqibni minhu, dan berilah aku ganti uqba hasanah, lebih baik darinya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dia. Ya Allah, ganti bagiku apa yang lebih baik darinya. Maksudnya apa? Bila mana Allah ambil seseorang, orang yang kita sayang, maka kita harus mendoakan supaya Allah memberi keampunan kepadanya dan juga keampunan kepada kita, dan minta Allah ganti, ya, sesuatu yang hilang itu dengan gantian yang lebih baik. Ini hadis yang sangat sahih daripada Imam Muslim. Maka Ummu Salamah melanjutkan riwayatnya, maka saya pun mengucapkan, Ummu Salamah berkata, dan ternyata Allah memberi ganti kepadaku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Nabi SAW. Okey, baik. Dalam hadis ini cerita tentang siapa? Ummu Salamah. Suami dia siapa? Abu Salamah. Ketika suami dia meninggal, maka Ummu Salamah mendatangi Nabi. Ya, bagi tahu, ya Rasulullah, suamiku Abu Salamah meninggal dunia. Maka Rasul SAW pesan, wahai Ummu Salamah, doalah kamu, Allahumma ghfirli walahu, ya Allah, ampuni aku dan ampuni dia. Ya, maksudnya kedua-dua. Wa aqibni minhu uqba hasanah, maka berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Gitu. Maka dia, apa yang dia dapat? Dia kehilangan Abu Salamah, tapi dia minta kepada Allah gantikan yang lebih baik daripada tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikan dia, ya, keizinan Allah, Nabi SAW memperistrikan Ummu Salamah. Maksudnya dia mendapat suami yang lebih baik. Di dalam hadis ini, kalau kita mengaji, maka ulama mengatakan ada dua. Yang pertama, Allah akan ganti siap-siap di dunia. Siap-siap Allah ganti. Macam mana Allah ganti Ummu Salamah yang kehilangan Abu Salamah, waktu tu juga, dalam dunia sebelum mati Allah ganti dia lebih baik, iaitu Nabi SAW menjadi suami. Dan ada satu lagi dalam tafsir mengatakan bahawa katakanlah kita tak dapat, kita bertahan, isteri bertahan tak nak menikah juga, maka Allah gantikan nur ke akhirat, Allah pertemukan dia dengan suami dia dalam keadaan lebih baik daripada apa yang ada kat dunia dulu. Inilah keindahan apabila kita ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita rujuk di dalam minggu lepas, saya sempat berkongsi dengan guru-guru di sekolah Al-Amin, berkongsi tentang kesabaran dan kesyukuran, di mana kami sempat untuk melihat pesanan Allah dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, surah 41 ayat 30 dan ayat 31. Surah 41, surah Fussilat, ayat 30, ayat 31. Dalam kata-kata yang cukup hebat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa barang siapa yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, lalu mereka beristighfar, mereka bertawakal, thumma istaqamu, mereka kekal teguh memperkatakan Tuhan kami adalah Allah, tak ada Tuhan lain. Kemudian apa yang Allah bagi? Allah kata akan turunlah malaikat-malaikat kepada mereka, lalu berkata kepada mereka, wa basyirin, membawa kita panggil pesanan-pesanan yang baik, iaitu jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat dalam hadis ini, apabila kita menjenguk orang sakit, maka kita kena berkata yang baik-baik. Sama ada bertanya khabar kepada dia, yang kedua kita tanya, kita nasihatkan dia, yang ketiga kita doakan dia. Kita doa pula rasanya tak perlulah doa tu melampau-lampau sangat, tapi takut nampak macam dia nak mati sangat. Jadi doa tu jangan melampau, doa simple. Doa yang Nabi baca ni apa? Ya Allah, ampunilah dia, ampuni kami jua ya Allah, gitu. Dan apabila seseorang itu telah meninggal dunia, maka disuruh kepada kita untuk mendoakan ini. Ya Allahumma ighfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Ya Allah, ampuni dia, ampuni aku, ampuni dia jua, dan gantikan bagiku lebih baik darinya. Allahu Akbar. Inilah keindahan-keindahan besar cerita tentang Ummu Salamah yang redha, yang pasrah, yang terima ketentuan Allah, yang kematian suami, dan dia doa ganti yang lebih baik, maka Allah ganti suami dia itu dengan baginda Nabi SAW memperistrikan dia. Ini kehebatan dia. Jadi kalau kita tengok di sini, kita disuruh mendoakan orang yang sakit dan bercakap tentang baik-baik terhadap orang yang sakit dan juga terhadap orang yang meninggal dunia. Baik. Dan dari Ummu Salamah pula, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Salamah, waktu itu matanya tampak terbuka, maka beliau memejamkannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya apabila roh itu dicabut, ia diikuti oleh mata. Kata Ummu Salamah, apabila suami dia meninggal, dia beritahu dengan Nabi, Nabi segera datang. Ini keindahan dia. Keindahan dia. Kita ambil ni pengajaran ni dulu. Pengajaran dia apa? Nabi bila terima berita bahawa ada kematian dan Nabi tidak terhalang dengan urusan-urusan lain, maka Nabi menyegerakan kehadiran menziarahi mayat. Okey?
Jadi cuma kita sekarang ni tak boleh sebab PKP, malah ada masalah SOP dan sebagainya, kita kena jaga. Kami sendiri di Surau Ar-Rashidin, qaryah kami di di Bukit Beruntung ni, baru kehilangan seorang sahabat yang sangat muda. Ya, semalam aksiden. Kita doakan moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Jadi Nabi SAW ziarah jenazah Abu Salamah. Dan kata Ummu Salamah, aku melihat baginda Nabi SAW tengok wajah Abu Salamah yang meninggal tu, mata dia terbuka. Maka Nabi SAW memejamkan matanya. Maksud tutupkan mata dia tu. Nah, ini pun sunnah. Apabila kita menziarahi orang mati, maka yang pertama kena segerakan ziarah. Ya, segerakan ziarah, yakni jika tidak ada apa-apa halangan dan urusan penting, ya, ziarah. Okey. Dan juga apabila kita pergi ke sisi jenazah ni, sunnah dia adalah apabila kita pergi duduk sebelah jenazah, maka sunnah dia adalah kita buka penutup wajahnya. Okey, kita buka penutup wajahnya dan kita tatap wajahnya. Ini sunnah. Waktu Nabi SAW dilaporkan dalam hadis menziarahi Uthman bin Mad'un, Nabi buka penutup wajahnya, Nabi pandang tu. Sahabat nampak kelopak-kelopak mata Nabi tu berair-air macam nak menangis. Lalu Nabi cium dahi, ya, dahi Uthman bin Mad'un yang baru meninggal dunia. Itu sunnah. Sunnah dia buka penutup wajah, pandang dengan pandangan doa kebaikan, dan kemudian cium dahinya. Ini sunnah Nabi SAW. Maka salahkah menangis? Tak. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, Tuan menangis ke? Ini kata Nabi SAW, inilah kasih yang Allah bagi di antara manusia sesama manusia. Maka sebab itu Nabi SAW menyegerakan kehadirannya untuk menziarahi orang meninggal dunia. Lalu apabila kita nampak pada matanya itu, mata yang masih terbuka kelopaknya itu, maka kita tutuplah kelopak matanya itu. Dan kemudian kata Nabi, sesungguhnya apabila roh itu dicabut, ia diikuti oleh mata. Ya, kita tak tahu roh tu cabut macam mana. Ada orang kata daripada tapak kaki naik ke betis, naik ke peha, naik ke perut, naik ke dada, naik ke halkum, dan sampailah ke semuanya. Penceritaan itu tanpa ada penceritaan hadis. So benda-benda gaib ni kita tak nak sembang, takut salah nanti nak menanggung dosa. Jadi cuma yang ni Nabi pesan. Nabi bagi tahu bahawa roh apabila dicabut maka diikuti dengan mata. Maka mata ni seperti pandang roh keluar melalui ubun-ubun. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kelopak mata tu masih terbuka seperti memandang ke arah atas dan ke belakang. Ya, ini ada di dalam hadis Nabi SAW. Maka itu betul. Maka sunnahnya adalah kita tutup mata orang mati itu. Maka terdengarlah suara gaduh dari beberapa orang keluarga Abu Salamah, sehingga baginda bersabda, janganlah kamu mendoakan sesama sendiri kamu sekalian kecuali yang baik-baik, kerana para malaikat mengamin apa yang kamu katakan. Ini berlaku satu kisah saja, tapi macam-macam pengajaran kita dapat. Di luar rumah ketika Nabi ziarah tu, Nabi dengar dekat luar anak beranak bergaduh, adik-beradik bergaduh, macam cerita itu, cerita ini. Maka Nabi kata, janganlah kamu berkata benda-benda yang macam ni. Janganlah kamu mendoakan benda-benda yang buruk, kerana apa yang disuruh adalah ucapan-ucapan yang baik, kerana ketika itu ucapan yang baik diaminkan oleh para malaikat. Saya pesan kepada kita semualah, apabila ziarah orang sakit, first thing, seboleh mungkin tak payahlah ambil gambar. Sebab orang sakit tu, kalau dia boleh bercakap, kalau dia nak bercakap, maka sebenarnya dia malu orang tengok gambar dia. Kan? Dia malu. Jadi kita yang pergi ziarah, ikhlaskan hati kita, ziarah sungguh-sungguh, bukan sebab
nak ambil gambar, nak masuk dalam Facebook, nak tunjuk bahawa kita pergi ziarah orang. Bukan. Yang tu pertama. Bagi salam dengan dia, peganglah tangan dia seandainya bukan pada waktu SOP lah, ya, buat bagi elok-elok dan sebagainya, bercakap benda baik, urut belakang dia, supaya dia dapat ketenangan. Kemudian kita panggil, doakan sesuatu yang baik-baik, nasihat dia sabar, insya-Allah Allah bagi kebaikan di sebalik semua ini. Ya, ini perkara yang asas kita kena faham. Jangan pergi ramai-ramai, ya, minta maaf banyak-banyaklah, minta maaf banyak-banyak. Saya pesan, terutama anak-anak murid saya ni ramai orang perempuan. Saya pesan pada orang perempuan, janganlah, ya, jangan, terutamalah, ya, gambar jenazah. Allahu Rabbi, apa nak jadi dengan kita ni, ya. Dan sangat memalukan, sangat memalukan apabila ada orang perempuan sambut hari jadi di hospital ketika ayah dan mak dia sedang koma, ya, ambil gambar, dia suapkan kek. Ini benda yang tak dituntut dalam agama, malah tak sepatutnya perkara ini dilakukan. Tak sepatutnya dilakukan. Apa yang perlu kita lakukan terhadap orang yang sakit adalah mendoakan dia, memberi nasihat yang baik-baik. Tambah lagi, orang yang dah mati, segerakan pengurusan jenazahnya, bukan dipaparkan gambar sana, gambar sini dan sebagainya. Tapi itulah manusia. Sebab itu di akhirat nanti, ramai daripada orang yang melakukan kebaikan tapi mereka muflis dekat akhirat. Ramai orang yang melakukan kebaikan, mereka jadi golongan yang al-masakin, ya, mereka langsung tidak beradab ketika di samping orang sakit, maupun orang yang nazak, maupun orang yang sudah mati. Maka daripada itu kita lihat pula, kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufuhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini yang Nabi ajar pada kita. Nabi ajar pada kita bila pergi ziarah, kita kena doa, ya Allah ampuni Abu Salamah. Cuba tengok apa doa Nabi. Bukan sibuk ambil gambar. Ya, cuba tengok apa yang Nabi buat. Ya, Nabi baca Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kita boleh doa Allahumma ighfir li fulana. Kan ya? Ya, li fulan sebut nama dia tak apa. Ya Allah ampuni Abu Salamah, angkat darjatnya ke dalam golongan orang yang mendapat petunjuk, gantikan dia pada keluarga yang ditinggalnya di antara orang-orang yang masih hidup. Maksudnya keluarga yang ditinggalkan, ada orang lain lagi yang mengambil berat tentang mereka. Ampunilah kami dan dia. Cuba tengok doa Nabi, Allahumma ighfir lana atau waghfir lana walahu. Ampuni kami, ampuni dia. Ya Tuhan, ya Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya. Wa nawwir lahu fi, terangilah dia di sana. Allahu Akbar. Hadis ni sahih Muslim, tuan-tuan, puan-puan. Jadi kalau kita nak mengaji, kita tak mengaji banyak pun, kita dapat sikit pun, kalau kita mengambil pada tempat yang betul dan sahih, kalau terus terima dan beramal, Allahu Akbar, ini satu keindahan besar. Ini satu keindahan yang sangat-sangat besar. Okey, baik. Memandangkan ada soalan di sini, saya terus jawablah. Rami McCoy, ada muskil Ustaz. Bila mulanya iddah seseorang bila suami meninggal, dan bolehkah ziarah kuburan masa iddah? Terima kasih. Baik, Rami McCoy dan juga lain-lain 60 mata yang sedang memandang. Okey.
Bagi orang perempuan, jumhur ulama mengatakan iddah seorang isteri setelah mati suaminya, maka di saat itulah bermulanya iddah seorang isteri, dan kebanyakan daripada para ulama mengharamkan seorang isteri itu keluar daripada rumah pergi ke kubur. Okey, walaupun ada sebahagian ulama yang mengharuskan kalau isteri itu dapat bertahan supaya dia tidak meraung, tidak sedih yang melampau. Tetapi kalau Remy McCoy dan orang lain tanya saya, maka saya katakan, diamlah wahai isteri di dalam rumahmu, kerana ketika itu sudah bermula iddahmu. Biarkan suamimu diuruskan oleh lelaki-lelaki pilihan Allah. Awak duduk je rumah, doa Allahumma ghfir. Ya Allah, tolong ampuni dia ya Allah, ampunilah aku jua ya Allah. Macam tu. Ya, doa ya Allah, kurniakan kekuatan dia di sana, kurniakan kebaikan dan naikkan darjatnya. Macam mana yang Nabi doa, itu sahaja. So, kerja seorang isteri yang tu sahaja, tenang, biar orang kampung yang uruskan. Sebab tu dalam urusan jenazah dipanggil sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah, orang kampung dah buat dah, kita sebagai seorang isteri duduk di rumah. Itu penting. Baik. Sebelum kita pergi kepada bab yang kedua, bab ni dulu saya nak ulang balik. Okey, baik. Kita tolong ingat betul-betul supaya kita dapat beramal. Supaya kita dapat beramal dan kita tak mau buat perkara-perkara dah. Ni terutama orang perempuan ni, dia mengaji kitab ni berpuluh-puluh kitab sampai bengkak tangan bawa kitab. Dalam beg dia tu punya berat. Sekejap mengaji kuliah duha, sekejap lagi kuliah zuhur, sekejap lagi kuliah musliman, dan sebagainya lah. Dan sebagainya. Maka ambil perhatian untuk ilmu tidak hilang pada kita, faham dan terus amal berterusan, insya-Allah. Okey, baik. Sekejap ada soalan. Norehan Abdullah, boleh tak orang yang bukan mahram tengok muka arwah? Jawabannya, tiada keperluan. Tiada keperluan. Seandainya seorang perempuan yang meninggal dunia, yang pergi ziarah dia lelaki dan perempuan yang mahram atau perempuan yang bukan mahram, itu saja. Seandainya lelaki yang meninggal dunia, maka yang ziarah dia, yang cium dahi dia adalah lelaki dan perempuan yang mahram atau lelaki yang bukan mahram. Maksudnya, kalau kita bukan mahram, maka tiada keperluan kita pergi buat sedemikian, nak tengok muka dia ke, nak cium dia ke, nak sentuh. Itu semua tiada keperluan, melainkan mendoakan arwah. Itu yang lebih utama. Ini kena faham. Cantik soalan Norehan Abdullah. Takut semua orang datang cium nanti. Takut semua orang datang peluk. Okey, ini kena faham. Okey, baik. Ingat, perkara pertama yang telah kita bincang pada 26 hari bulan 1. Saya peringat supaya kita faham. Tugasan pertama, menziarahi orang yang sakit keras. Orang yang menziarahi orang yang sakit keras ada tanda-tanda mati, maka tugasan kita adalah memberi dia talqin. Talqin itu lafaz dia, la ilaha illallah. Okey, ajar dia sedemikian. Kalaupun kita tidak dengar suaranya, kita lihat gerak bibirnya. Kalaupun kita tidak lihat gerak bibirnya, kita lihat pandangan matanya seperti dia memahami atau dia mengangguk-ngangguk kepala. Kalaupun dia tidak dapat berucap di mulut, dan tidak mengangguk-ngangguk, dan kita sentiasa berharap dia mati dalam keadaan hatinya beriman kepada Allah Ta'ala, maka syurga baginya. Okey, itu. Ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Itu saja. Jangan tambah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Yang tu 26 hari bulan 1 kena buat. Yang ni daripada awal sekali, apa dia? Yang pertama,
larangan bercanda ketika ziarah orang sakit, ketika ziarah orang yang nak mati, atau ketika ziarah orang mati. Bercanda-canda, bergurau senda. Semalam hang tengok tak AJL Anugerah juara lagu, kan ya? Semalam kau pergi mana? Pergi shopping mall lah, itulah ini. Perkara yang sangat buruk. Tak habis-habis, bukan sekadar ambil gambar selfie dan selfie, siap buat recording lagi. Ya, record lagi dan sebagainya. Jangan bercanda-canda, bergurau senda. Bagi orang perempuan, kalau nak ziarah, pandang-pandanglah cermin. Lihat, tengok tebal mana bedak yang awak pakai. Merah mana bibir dan kelopak matamu. Semua kena cek penampilan itu, supaya jangan termasuk dalam hal bersuka-suka ketika menziarahi orang sakit dan menghadiri orang yang mati. Ini suatu larangan. Yang kedua, dianjurkan kita berkata baik dengan mendoakan dia. Sama ada kata-kata baik itu merupakan satu nasihat, tanya khabar, penceritaan yang baik-baik yang boleh beri peringatan kepada orang yang sakit, dan mendoakan doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya kita melihat cerita yang berlaku kepada Ummu Salamah. Cerita yang berlaku yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini isteri Nabi SAW. Tetapi sebelum dia menikah dengan Nabi, dia ada suami namanya Abu Salamah. Okey, baik. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Hati-hati ya, bulan Rejab ni ramai sangat orang yang menggunakan hadis palsu. Setiap tahun kita dah bagi tahu dah, hadis bulan Rejab 95% hadisnya palsu. Bukan dhaif, palsu sepalsu-palsunya. Hati-hati. Kena mengaji dan beramal, insya-Allah. Okey. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah kata Nabi SAW ketika dia menjenguk orang sakit, idza hadartumul marida awil mayyita, apabila Nabi menziarahi orang sakit ataupun orang yang mati, maka Nabi suruh kepada kita, faqalu khairan, bercakap dan berkata yang baik-baik. Sebab apa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kerana setiap ungkapan, doa, ucapan, tanya khabar dan nasihat yang baik-baik ini diaminkan oleh para malaikat. Maksudnya waktu itu adalah kemakbulan doa. Mungkin pada ketika dia sakit, bila kita doa atas asbab makbulnya doa itu, maka dia akan diberi kesembuhan dan kesihatan. Itu. Atau dia dianugerahkan kesabaran dan ketenangan berhadapan dengan sakratul maut. Ingat, orang yang berdoa, doa itu belum didapati oleh orang yang orang tu, tapi doa tu sebenarnya sudah kembali kepada kita. Itu yang terhebat tu. Maka Ummu Salamah kata ketika suaminya Abu Salamah meninggal, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu, ya Rasulullah, suamiku Abu Salamah meninggal dunia. Dan Nabi SAW bagi tahu kepada Ummu Salamah, ucapkanlah Allahumma ghfirli walahu. Ucapkanlah, ampunilah aku walahu, dan ampunilah dia. Wa aqibni minhu uqba hasanah. Maka berilah ganti kepadaku lebih baik daripada apa yang telah pergi. Maka itu apa yang berlaku. Jadi kita kena beramal tak? Kita kena beramal lah. Apabila pasangan hidup kita telah pergi, mak bapak kita telah pergi, atau sahabat handai kita telah pergi, adik-beradik kita telah pergi, kita doakan, Allahumma ghfirli, ya Allah tolong ampunkan aku, walahu, dan dia juga, dan gantikan aku benda yang lebih baik daripada apa yang telah pergi. Ini sunnah Nabi SAW. Maka selepas tu Nabi SAW menyegerakan kehadirannya menziarahi Abu Salamah. Dibagi tahu aja, terus Nabi pergi. Yang ni kita kena ambil pedoman. Apabila sampai waktu berita ada kematian dan tidak terhalang, contohlah kita tidak berada dalam PKP atau tidak berada dalam suasana COVID, maka hendaklah menyegerakan kehadiran menziarahi orang yang sakit maupun orang meninggal dunia.
Kemudian Nabi SAW nampak mata arwah, mata Abu Salamah masih kelopak matanya terbuka. Maka Nabi SAW menutupkannya. Kita tutupkan mata kelopak mata si mati. Ini sunnah. Datang segera, sunnah menziarahi dia tu. Buka penutup wajahnya. Kalau kelopak mata yang terbuka, maka tutupkanlah. Ada bacaan tak? Tak ada apa bacaan, tutupkanlah. Supaya kita tak mau tengok orang yang tak faham, dia akan kata aib lah, itulah ini dan sebagainya. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila ruh atau nyawa dicabut, maka diikuti oleh mata. Maka mata ni dia akan melihat, akan mengikuti keluarnya ruh di ubun-ubun. Keluarnya roh, maka mata akan memandang ke arah atas. Jadi ini memang jelas hadis sahih. Maka dalam keadaan Nabi sedang uruskan jenazah Abu Salamah, dekat luar dengar bising bam lah, adik-beradik bergaduh lah, macam-macam lah adik-beradik bergaduh. Kenapa kau tak balik awal, kenapa itu, kenapa ini, kenapa kau tak bagi tahu mak sakit dah lama, kenapa itu, kenapa ni adik-beradik. Kadang-kadang anak beranak tak ada masalah. Ni orang luar ni, jiran taulan pun pelik-pelik juga. Maka sebab tu kita kena faham ilmu. Kalau kita rasa tak ada ilmu, maka diam, ikut aja. Diam, tengok dan doa. Itu lebih utama daripada bercakap-cakap sesuatu yang akan membuatkan suasana menjadi lebih buruk. Dan Nabi kata, jangan kamu mendoakan sesama kalian dengan perkara yang kurang baik, tapi doakanlah yang dengan yang baik-baik, kerana ketika itu malaikat mengaminkan ungkapan kebaikan yang kamu lontarkan itu. Ini nikmat dia. Kemudian Nabi pun berdoa. Ni pun kita kena belajar. Apa doa Nabi? Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni Abi Salamah. Jadi tak salah kalau kita nak berdoa, ya Allah, ampuni ibuku, ya Allah, ampuni ayahku, ya Allah, ampuni pasangan hidupku. Sebab ini ada petunjuk dari Nabi SAW. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, angkat darjatnya ke dalam golongan orang yang telah diberi petunjuk. Orang yang di sana dia selamat. Wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin. Dan gantikan dia pada keluarga yang ditinggalkan di antara orang yang hidup. Bagi gantian. Siapa yang pergi, ganti. Di sini pun dah ganti dah. Tak sampai dekat akhirat lagi, di sini Allah dah ganti. Seorang suami kematian isteri, dia doa, mungkin Allah gantikan dia bagi isteri yang lain, bagi mengendalikan diri dia dan alam rumah tangga. Seorang isteri apabila suaminya meninggal, dia berdoa moga-moga Allah gantikan sesuatu yang lebih baik, yang boleh membimbing dia ke arah yang lebih baik daripada apa yang telah pergi. So jangan anggap perkara buruk. Apabila isteri yang sudah kematian suami, tiba-tiba tak lama dia berkahwin lain, jangan ada prasangka buruk, kerana itu hanya kerja setan. Apabila suami yang kematian isteri, tak lama dia menikah, jangan mulut kita pandai-pandai, kubur pun masih merah lah, itulah. Orang kita tak ada kerja. Benda halal, benda yang diajar, benda yang disunnah, kita komen kiri dan kanan. Jadi jangan salah faham dalam hal itu. Betulkan otak kita ni. Sebab orang Yahudi banyak merosakkan pandangan dan pemikiran otak kita. Dan kemudian Nabi mendoakan waghfir lana walahu. Apa Nabi doa? Ampuni kami, ampuni dia. Ini doa dia. Doa tu, ampuni kami, ampuni dia, atau ampuni aku, ampuni dia. Ya Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan alam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan tercerahkan atau terangilah dia di sana. Hadis ni hadis Muslim, dalam riwayat, dalam sahih Muslim. Maka kalau kita mengaji bab ni pun cukup seronok lah. Saya nak 72 mata yang sedang menonton
Daripada awal-awal Laila Dila Rosa masuk, sampailah orang yang tengah duk masuk lagi ni, maka jomlah kita belajar bagi betul. Dan kita buat sungguh-sungguh supaya kita dapat kenikmatan dunia dan akhirat. Baik, saya tengok sini ada soalan daripada Ruby Abu Bakar. Ustaz, kalau ada kawan bukan Islam nak ziarah kubur, boleh ke? Kawan bukan Islam nak ziarah kubur. Baik, pada hakikatnya ziarah kubur ni tiada larangan, siapa pun boleh ziarah. Okey, siapa pun boleh ziarah, tapi manfaat tak ada. Tak ada manfaat. Okey, tak ada manfaat. Tetapi seandainya dengan dia tu jatuh cinta dengan ziarah kawan tu yang bukan Islam, dia pergi ziarah di kubur tu, menjadikan dia dekat kepada agama. Dia melihat kepada kita ni yang menguruskan jenazah dan dia menjadi dekat satu dakwah, maka itu adalah sangat baik, dibenarkan ketika itu. Okey. Baik, ada tak soalan lain? Tengok sekejap ya sebelum kita sambung. Okey, ini Norehan Abdullah sama seperti Ruby tadi, boleh, tak ada masalah. Okey Abdul Rahman, sebelum PKP saya bawa murid-murid ziarah guru perempuan yang meninggal dunia. Ada pelajar perempuan bukan Islam ingin juga cium cikgu mereka seperti pelajar perempuan lain. Tapi orang yang ada kat jenazah melarang, sebenarnya boleh ke tidak? Okey, baik. Okey Abdul Rahman, mencium jenazah yang dilarang adalah bukan mahram, bukan bermaksud berlainan agama. Itu kan. Seandainya katakanlah dia ada sahabat handai yang sangat baik dengan dia, atau dia ada adik-beradik yang belum memeluk Islam, tapi dia itu adalah sedara sedaging, atau perempuan, guru perempuan dengan pelajar perempuan, maka tidak menjadi sebarang masalah. Moga, sebab orang bukan Islam, katalah anak murid yang tadi, ni Okey Abdul Rahman bawa ni, anak murid yang tadi tu, walaupun dia bukan Islam, tapi jiwa dia kasih sungguh kepada cikgu dia tu. Cikgu ni banyak memberi tunjuk ajar, banyak memberi kasih sayang dan sebagainya. Jadi dia tu rasa nak cium, maka dalam Islam tidak ada larangan. Yang dilarang, yang mati itu lelaki, yang perempuan pergi cium, yang tak ada kena-mengena, yang tu dilarang. Yang mati itu perempuan, entah mana-mana jantan pergi cium, yang tu dilarang. Tapi kalau dia perempuan walaupun berlainan agama, maka tak ada masalah. Terutama selepas dia cium tu, dia merasai sesuatu kasih daripada arwah guru dia tu. Kita doa moga-moga dia dapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Okey, yang Ruby tadi tu tak ada masalah, Ruby ya, tak ada masalah yang non muslim itu. PKP limited 10 orang. Betul. Okey, Nurleha, penjelasan jelas, mudah faham, alhamdulillah. Memanglah kita ni lebih kurang dah semua sama, ya. Maka yang dilarang betul ya, yang dilarang adalah bukan mahram saja ya, yang macam Okid tadi tu. Okey, baik. Kita sambung bab yang terakhir. Ada masa sikit lagi ya. Orang yang dianjurkan menghadiri orang mati, siapa yang dianjurkan itu? Baik. Para ulama kita memberi penjelasan bahawa sabda Nabi SAW, apabila kamu sekalian menjenguk orang sakit atau orang mati, maka berkatalah baik-baik, adalah merupakan suruhan bersifat anjuran dan pengajaran tentang apa yang patut diucapkan di sisi orang sakit dan mayit. Di samping itu merupakan pemberitahuan ya bahawa malaikat mengaminkan doa orang yang hadir di sana. Oleh kerana itu, para ulama menganjurkan agar seseorang yang menghembuskan nafasnya yang terakhir hendaknya dihadiri oleh orang-orang yang saleh, yang gemar melakukan kebaikan. Tujuannya agar mereka itu mengingatkannya kepada Allah, mendoakannya dan mendoakan keluarga yang ditinggalkannya. Di samping itu mereka juga akan berkata baik. Dengan demikian berhimpunlah antara doa mereka dan ucapan amin para malaikat, sehingga kemanfaatan meliputi si mayit, keluarganya yang sedang ditimpa kemalangan dan orang-orang yang ditinggalkan secara menyeluruh. Jadi orang yang sangat baik, kena hadir pada majlis
atau pada ni keadaan orang yang sakit atau orang yang mati ni, pada hakikatnya hadis ni merupakan berkata umum. Semua orang hadir, tak ada masalah. Kecuali wanita yang dalam iddah, atau wanita yang dilarang oleh suaminya, atau wanita yang cantik, yang berhias, yang boleh mempersonakan orang hidup di sekeliling tu, atau wanita yang boleh mendatangkan fitnah. Boleh mendatangkan fitnah. Maksudnya dia datang tu dalam keadaan yang cantik dia tu sehingga ustaz pun gugur kopiah dan sebagainya, maka itu janganlah. Okay. Asasnya semua orang boleh pergi dan disuruh supaya menziarahi orang yang sakit atau orang mati dengan bawa iringan kebaikan. Iringan kebaikan. Dan Nabi bagi tahu bahawa semua kebaikan itu akan diaminkan oleh para malaikat. Jadi pada hakikatnya kata ulama, orang yang betul-betul dianjurkan adalah orang yang kuat beribadah, orang yang punya kasih sayang yang baik, orang yang banyak melakukan kebaikan, yang sering taat kepada Allah Ta'ala, yang sering berdoa. Maka doa dia, kemanfaatan dia, kebaikan dia, ungkapan murni mulutnya itu menjadikan benda itu diaminkan oleh malaikat, dan semua itu mendatangkan manfaat kepada si mati. Ini perkara paling besar nak kita faham. Jadi dalam bab anjuran siapa hadir, semua orang disuruh hadir. Tetapi yang paling istimewa, kalau dalam ramai-ramai itu ada orang alim, ramai orang alim, orang yang banyak berdoa, orang yang buat kebaikan banyak, orang yang banyak mengungkap benda-benda yang baik dan sebagainya, maka di sana doa mereka akan diaminkan oleh para malaikat dan merupakan satu kemanfaatan kepada si mati. Okey, baik. Razak Parit Sulong, Waalaikumsalam. Dengar kata aksiden hari tu anak bagi tahu. Moga-moga Allah kurniakan kesembuhan. Okey, baik. Nur Azam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau mimpi orang yang dah meninggal, suami, isteri, ibu, apakah patut, Ustaz? Baik, nombor satu, ada hadis menunjukkan dua perkara. Yang pertama, apabila kamu mimpi yang baik itu datang dari Allah. Apabila kamu mimpi yang buruk itu bawakan syaitan. Apa kita nak buat? Bila mimpi yang baik-baik bertemu, atau mimpi ni dia baik, dia sebenarnya gini, tambah-tambah orang yang baru meninggal, katalah yang meninggal tu ayah dia. So dia akan, bila kasih pada ayah dia tu kuat, maka dia akan bawa dalam mimpi. So apa yang dia buat bila kita mimpi benda-benda macam ni, macam Nur Azam tanya ni, kita buatlah kebaikan. Apa kebaikannya? Doakanlah dia. Doakan orang yang kita mimpi tu. Ya. Kalau mimpi yang buruk, tolonglah jangan cerita, Ustaz, saya mimpi suami saya malam tadi balik. Dia balik dalam keadaan berdarah-darah, kain kapan terbuka, tak ada baju. Ini perkara buruk, ini setan punya kerja. Jangan pandai-pandai pergi cerita dengan orang, buka keaiban arwah suami sendiri. Ini perkara buruk yang ada pada sifat, yang ada pada orang Melayu. Tak kisahlah dia Melayu ke, Jawa ke, Banjar ke, Rawa ke. Memang begitu perangai. So, mimpi yang baik datang dari Allah. Bila kita mimpi, dia datang dalam mimpi kita tu kan. Datang dalam mimpi kita, kita jumpa dia dalam mimpi. Maka besok pagi kita terjaga. Angkat tangan dan doa, ya Allah ampuni aku, ampuni dia ya Allah. Kurniakan kebaikan baginya di sana ya Allah. Itu doa. Kemudian besok pagi, lepas pagi tu, pergilah sedekah atas nama dia. Beli nasi lemak 10 bungkus, sedekah. Niat dalam hati, moga-moga ada kebaikan tu sampai kepada dia. Yang ni yang disuruh. Kejap lagi ada wakaf, duit Aisina kan banyak sekarang ni. Tak reti-reti pakai. Buatlah untuk arwah. Ni asyik beli benda-benda mengarut aja kan ya. Maka gunakan. Jadi maksudnya adalah bukan maksud mimpi itu. Maksud dia adalah bagaimana kita mengambil kebaikan dari mimpi yang berlaku. Bukan apa maksud ni ya? Apa maksud bukan. Maksud tu adalah terpulang pada kita. Macam mana kita mengambil kebaikan daripada mimpi yang Allah bagi pada kita itu. Dikubur dibaca talqin untuk arwah atau untuk pengajaran orang hidup. Baik, Norehan Abdullah dikubur
talqin pada hakikatnya tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan talqin yang jelas adalah kalimah la ilaha illallah pada orang yang sedang sakaratul maut. Talqin yang dibaca di atas kuburan itu adalah memperingatkan orang yang hidup, sebab semua orang akan mati. Cerita dia lebih kurang macam tu. Jadi bila talqinkan kepada orang yang hidup, supaya orang hidup yang ziarah kubur, maka dia dapat kebaikan daripada talqin tu. Okey, siapa lagi? Syahidan Syarif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya kita datang tanpa melihat jenazah, adakah itu dikira menziarah? Ya. Datang tanpa lihat jenazah, ada duit sikit, hulur kepada warisnya, jumpa warisnya, moga-moga sabar, moga Allah kurniakan kebaikan kepada arwah, udah pun cukup, tak ada masalah. Itu tak ada masalah, ya. Seboleh-bolehnya lah kita berilah ungkapan kebaikan kepada waris, kepada si mati tu. Tak tengok jenazah pun tak apa, tetapi kalau melihat jenazah itu lebih utama. Tambahan pula, kita yang lelaki, jenazah itu lelaki, mencium dahinya dan mendoakan dia itu lebih utama. Tapi soalannya, tak tengok boleh tak? Boleh. Cuma kebaikanlah tidak sesempurna tengok lah. Lebih kurang macam tu je. Bolehkah solat jamak dan qasar untuk orang sakit? Macam saya banyak tempat luka dan sukar untuk bergerak. Jawapan dia, boleh. Razak Parit Sulong. Razak ni pandai buat puri. Saya bila pergi ke Parit Sulong, singgah di kedai dia, isteri dia tukang masak yang sangat hebat. Alhamdulillah. Okey, baik, lama tak makan puri. Baik, Razak, bagi yang tak boleh adalah qasar. Qasar ni hanya untuk orang musafir. Jamak boleh bagi orang yang sakit. Orang yang sakit nak bergerak susah, luka susah, semua susah. Maka masuk saja waktu zuhur, dia solat zuhur 4 rakaat, dan kemudian dia solat asar dengan jamak takdim 4 rakaat. 4. Masuk saja waktu maghrib, dia solat maghrib 3 rakaat, dan dia jamakkan dengan jamak takdim isyak pada waktu maghrib 4 rakaat. 3 dengan 4. Dia tidak boleh qasar. Ya, tidak boleh qasar. Jamak tamam namanya, jamak tamam, himpun sempurna, bukan jamak qasar, himpun pendek, bukan. Ya, baik, itu okey, baik. Laila Dila Rosa, bapa saya meninggal 5 tahun lepas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kerap bermimpi arwah bapa saya, Ustaz, dan saya hanya sedekahkan Al-Fatihah. Adakah ada doa khusus untuk arwah? Baik, sedekah Al-Fatihah sebenarnya bukanlah satu ajaran sunnah daripada Nabi SAW secara khusus, tetapi kita menganggapkan Al-Fatihah tu baca Al-Quran, maka itulah. Baik, sedekah yang terbaik bagi arwah adalah doa. Sedekah yang terbaiklah, ya, bagi arwah. Ya Allah, ampuni aku, ampuni bapaku jua, ya Allah. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ayahku jua, ya Allah. Kurniakan, ya, darjat yang tinggi di sisimu, ya Allah. Okey. Kemudian apa yang kita boleh buat selepas doa tu? Kita berwakaf atas nama si mati. Lebih kurang begitu, adalah lebih utama berdasarkan hadis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz, doa yang terbaik untuk ibu bapa yang dah meninggal dunia? Sama saja. Ya, doa yang kita doa selalu dah, Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibuku, ya Allah. Itu minta doa kebaikan untuknya, dan minta ampun dan minta Allah anugerahkan kebaikan untuknya. Itu atanji, ya, itu paling penting. Okey, baik. Ustaz, bila ada pula? Tanyalah Ustaz, insya-Allah. Kalau tak ada lebih kurang saya rasa, tak ingat lah berapa belas hari bulan 3, sama ada mungkin 17 hari bulan 3. 17 hari bulan 3, insya-Allah kita jumpa kat Tanyalah Ustaz. Okey, antara Dahlan Daud
antara menghadiri jemputan kenduri kahwin dengan menghadiri kematian, mana lebih aula? Yang lebih aula adalah siapa dulu yang menjemput. Okey, dia gini sebenarnya, jemputan menghadiri kenduri kahwin ni pada hakikatnya dia jatuh kepada wajib kalau tiada aral melintang. Nabi kata haqqul muslim 'alal muslim sittun, 6 hak di antara umat Islam sesama umat Islam. Yang pertama ucap bagi salam, yang kedua hadir atau memenuhi jemputan bila dijemput. Gitu kenduri kahwin tu. Seandainya kematian itu kematian orang jauh daripada kita, bukan adik-beradik, bukan saudara mara kita itu, maka pilah kenduri dulu. Kalau tanya saya secara peribadi, pergilah kenduri dulu dan selepas itu baliklah pergi ziarah orang meninggal dunia itu. Walaupun jenazahnya telah dikuburkan, pergi ziarah keluarganya dengan doa, ungkapan dan bantuan apa yang patut. Ya, insya-Allah. Okey, lagi apa ya? Kalau baca surah Yasin dekat arwah Ustaz, orang banyak-banyak orang kita suruh okey. Ruby, memang kita orang Melayu Yasin aja. Okey, Yasin aja. Macam surah lain dah tak ada. Tapi tak apalah kalau nak baca juga. Tapi hakikatnya adalah ketika orang mati, maka kita sepatutnya bukan membiarkan dia tu nak baca Yasin keliling, tapi dia menyegerakan pengurusan jenazah. Nak baca besok lepas ke bumi pun boleh, tak ada masalah. Duduk di rumah masing-masing, bacalah Al-Quran keseluruhannya, itu lebih istimewa. Ya, lebih istimewa. Rosnah Bahari, perlukah gambar-gambar hidup seperti gambar manusia dan binatang ditutup dengan kain di rumah yang ada jenazah? Jawapan saya, itu adalah kepercayaan yang tidak bersandarkan kepada petunjuk agama. Ya, tutup cermin, takut roh tu nampak bayang dia kat situ. Tutup gambar itu, tutup ini semua bukan tidak ada dalam ajaran Islam. Tak ada masalah apa-apa. Ya, insya-Allah. Okey, habis sampai kat sini. Jadi last kali kita buat apa? Macam biasa kita buat kesimpulan. Yang pertama, bila hadir menziarahi orang yang sakit, yang sakitnya tengah sakarat, maka bantu dia dengan ucapan, apa dia ucapan dia? Ucapan dia la ilaha illallah. Okey. Yang kedua, larangan bercanda, bersuka-suka, berselfie-selfie, bergelak ketawa ketika menziarahi orang sakit, ketika menziarahi orang sakarat, atau ketika menziarahi orang yang meninggal. Yang ketiga, dianjurkan kita berkata yang baik-baik sahaja, sama ada berupa nasihat, sama ada berupa doa, atau berupakan ungkapan-ungkapan puji-pujian. Yang keempat, hendaklah kita memperbanyakkan doa. Doa yang seperti diajar oleh Nabi SAW. Dan yang kelima, doa-doa ini kalau dibaca atau kata-kata yang baik akan diaminkan oleh para malaikat. Dan seterusnya, Nabi mengajar contoh-contoh doa seperti mana doa yang Nabi ajar, ya Allah, ampunilah aku, ampuni dia juga. Ini sebagai yang kita boleh belajar. Yang kita boleh belajar dan ambil pengajaran daripadanya. Seterusnya kita belajar bila ada orang yang bila dapat berita bahawa ada orang meninggal, sesegera mungkin hadir. Buka penutup wajahnya. Kalau dia itu mahram kita atau dia sama jantina, maka cium dahinya dan kemudian tatap wajahnya, lalu berdoa kepada Allah SWT agar Allah bagi dia kebaikan. Andai kelopak matanya terbuka, maka tutup kelopak matanya, sebab roh akan diikuti oleh kelopak mata. Maka lebih kurang macam tu. Maka sebaiknya orang yang hadir dalam waktu kematian itu, eloknya kita jemputlah orang yang baik-baik, orang yang amal alim ulama, orang yang banyak ilmu, yang banyak ibadah, orang yang kuat berdoa. Moga-moga mereka ada di sana itu membawa kemanfaatan kepada si mati. Okey, baik.
Ada sikit lagi soalan sebelum saya tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Osman Man. Apakah maksud mimpi bersalam dengan ibu bapa yang telah meninggal? Baik. Saya nampak bersalam, saya tak pandai takbil mimpi. Tapi bermimpi bersalaman dengan ibu bapa itu adalah perkara baik. Maka mimpi itu adalah mimpi yang datang daripada Allah Ta'ala. So, kita lah kena check balik. Aku ni dapat mimpi baik ni. Aku ni baik ke tidak? Doa anak yang soleh ada ke tidak? Wakaf harta ada ke tidak? Sedekah jariah ada ke tidak? Atau aku ingat ayah bila hari raya je? Yang tu. Maka terpulanglah pada kita untuk mengambil apa yang dihantar oleh Allah. Ustaz Nur Azam, macam mana pula kalau nama arwah masih ada dalam bil air, bil api sedangkan arwah dah meninggal dunia? Baik, pada hakikatnya apabila dia meninggal dunia, sebaik mungkin kita tak payahlah simpan lagi apa-apa lagi atas nama dia tu. Kita tukar je lah, kan dia dah meninggal. Bawa je surat mati tu, pergi kepada TNB, pergi kepada TM, tutupkan akaun dia tu dan buka akaun yang baru. Ada kesan ke tidak? Tak adalah kesan apa-apa sebab arwah dah meninggal. Arwah dah meninggal. Kalau kita tak bayar api, dia tak tanggung lagi lah. Sebab yang tak bayar orang hidup. Maka tak adalah kesan apa-apa. Cuma kalau boleh, kita tak naklah hubungan dunia itu, takut hubungan itu hubungan yang tak elok, ada kaitan. Maka sebab tu seeloknya tukarlah dengan segera. Itu lebih utama. Okey. Apa lagi? Okay, Alhamdulillah. Nani Ismail Kundang, Alhamdulillah. Abdul Karim Sufian, lambat masuk hari ni dah nak tutup dah, insyaAllah. Baik, kita sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa sekali lagi pada malam ni pukul 9.30 malam. Pengajian keindahan di sebalik ibadah kita, di sebalik amalan. Kita akan tengok apa kebaikan setiap satu amalan tu, apa janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, insya-Allah pukul 9.30 malam. Seterusnya saya nak minta kepada semua yang ada di ini supaya agar dapat membantu saya untuk berdoa agar isteri saya diberi kesembuhan. Ada 4 hari di pantai hospital Kuala Lumpur. Ujian agak besar sedikit sekali ni. Dia kena buat dialisis, cuci buah pinggang akibat daripada kuman, jangkitan kuman. Kami pun tak boleh ziarah, memang tak dibenarkan sebab COVID kes tinggi sebenarnya. Dan pantai hospital pun ada pesakit COVID yang memang khas kat situ. So walaupun dia bukan COVID, tapi kami tak dibenarkan, melainkan kalau nak hantar barang boleh hantar sampai dekat nurse saja. Nurse akan bawa kepada dia. Jumpa pun biasa dalam video call saja, insya-Allah, agar teman-teman, sahabat dan sahabiah semua dapat mendoakan isteri saya, moga-moga dapat kebaikan, anugerah di sebaliknya, insya-Allah. Dan kita jumpa malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni kami, ya Allah. Ampuni ayah dan ibu kami, ya Allah. Ampuni pasangan hidup kami, ya Allah. Ampuni anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kurniakan kesembuhan bagi zaujah kami, ya Allah. Kurniakan kesembuhan bagi dia, ya Allah. Kurniakan kesabaran dan ketenangan bagi dia, ya Allah. Kurniakan juga kesembuhan dan kebaikan serta kesabaran bagi teman-teman yang berada dalam majlis ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.